Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahu ghafurur rahim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-qalb wa tanfariju bihi al-kurab wa tudahi al-hawaij wa tunamu bihi al-maghaib wa usul khawatim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wartawan dari mana nih? Di Taman Lisan ke apa? Taman Lisan ke apa? Wartawan dari mana? Taman Lisan. Alhamdulillah, wakil kursi imam dan para asrafana gambar pakai hilang tuan dan puan sedang jemaah muslimin muslimat yang berbahagian. Alhamdulillah, segala syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini dan selama-lamanya. Allah Taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di atas muka Allah Taala ini, masih lagi dikurniakan kepada rahmat dan nikmat, masih lagi dikurniakan nikmat yang terbesar dipanggil sebagai nikmat Islam dan iman adalah harga dan derajat, masih lagi mengucapkan keselamatan kepada kita, masih lagi mengucapkan kekuatan kepada kita untuk terus beramal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, banyakkan amal ibadah kita, banyakkan munajat kita, masih lagi diberikan kesempatan untuk kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kali ini dan selama-lamanya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan saudara jemaah muslimin muslimat Allah sekalian. Pertemuan yang lalu saya dah menceritakan berdasarkan kitab Fiqhul Haji dalam bab yang jilid yang kedua ini, dalam bab zakat. Dah kita cerita dan kita dah bincangkan tentang satu tajuk kecil dalam zakat yang dipanggil sebagai hikmah pensyariatan zakat. Jadi di antara hikmah-hikmah zakat itu disyariatkan, dia dapat mewujudkan rasa kasih dan sayang antara satu individu kepada individu yang lain dari sudut masyarakat. Ya. Yang kedua, dia dapat menstabilkan taraf kehidupan ataupun taraf ekonomi sesebuah masyarakat dan negara. Jadi bila mana kalau kita imbau semula, kalau kita lihat dari sudut pandangan ekonomi, bila mana sebuah negara itu melaksanakan zakat, ya, bila mana sebuah negara itu melaksanakan zakat, bila mana sebuah negara itu melaksanakan syariat Islam sepenuhnya, dan sebuah negara itu melaksanakan pelbagai lagi aktiviti lain dalam sudut ekonomi, contohnya mewujudkan ataupun mengharmonikan amal ibadat ataupun amalan berwakaf, bersedekah dan sebagainya, maka satu hari nanti kita akan lihat sebuah negara itu akan mempunyai lebihan pendapatan. Sebab apa lebihan pendapatan? Sebab orang yang tidak mampu ataupun orang yang digolongkan sebagai asnaf fakir dan miskin ini akan dibiayai oleh zakat. Satu. Kedua, segala infrastruktur pembangunan dari sudut ekonomi secara asasnya, contohnya seperti mana pembinaan surau, masjid, sekolah, jalan raya, bangunan dan sebagainya yang bersudut umum kepada manfaat seluruh masyarakat, akan diwujudkan melalui dana wakaf. Jadi sebuah kerajaan dan negara itu akan punya lebihan dana, tidak perlu fikir semua perkara. Kita ambil contoh mudah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan pernah pergi Mesir tak? Mesir. Di Mesir, dalam kerajaan Mesir bukan diwujudkan pembadanan wakaf macam selama ini, tak ada. Bukan jabatan tuan, dia ada satu dipanggil sebagai Kementerian Wakaf. Diwujudkan Kementerian Wakaf. Sebab apa? Sebab wakaf ni dia dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Contoh sistem pemerintahan yang ada di Mesir. Ataupun kita nampak satu bangunan yang cukup indah tersergam sampai sekarang yang manfaatnya cukup banyak, iaitu Universiti Al-Azhar. Dibina atas kumpulan hasil-hasil wakaf. Sebab
Sebab itu siapa yang masuk Universiti Azhar setahun bayar RM10 je. Yuran RM10 je. Bayangkan. Semua kan. Sebab apa? Orang infakkan harta. Jadi kerajaan tak payah pening-pening tentang perkara ini. Rupanya bukan orang Islam sahaja yang nampak kewujudan wakaf ataupun infak harta membantu umat Islam atau membantu masyarakat ini baik dari pelbagai sudut, tetapi orang bukan Islam juga melaksanakannya. Saya ada berbicara dengan beberapa orang pensyarah saya dalam sudut ekonomi Islam. Ada seorang pensyarah saya, profesor, saya lupa nama dia. Syed Ghazali Wafak, Profesor Syed Ghazali Wafak ceritakan bahawa dia ada buat kajian di London, di Britain. Rupanya University Oxford, University Oxford, apa lagi universiti sana? Oxford, Cambridge, semuanya itu terbina atas amalan wakaf. Universiti wakaf sebenarnya, tapi di sana tak sebut wakaf lah. Di sana disebut sebagai endowment. Endowment tu wakaf lah. Boleh tak ada? Kita kat sini kalau tanya dalam Malaysia wakaf tu apa? Itu tempat rehat sah. Satu. Dua, wakaf tu apa? Dah baca Quran Ustaz. Wakaf dan ibtidak. Kalau macam itulah kaedahnya. Payah. Faham yang mana? Di malam minggu semangat sikit saya nampak macam ada orang kamu kan. Dia belum semangat kan. Kalau lain kali panggil TV ke apa sebagainya kan. Belum. Senang saya cakap tu. Ya. Nampak? Jadi rupanya zakat itu juga dapat menstabilkan kehidupan sesebuah individu ataupun seorang individu dalam masyarakat. Maksudnya yang kaya ini tidak akan terlalu kaya, yang miskin tidak akan terlalu miskin, sehingga menyebabkan ada satu jurang yang sangat jauh antara mereka berdua. Bila mana wujudnya begitu, nescaya sesebuah negara yang tidak mengamalkan sistem zakat, yang tidak mewajibkan rakyat yang layak membayar zakat itu, maka sebuah negara itu barangkali akan jadi huru-hara. Sebab huru-hara yang miskin akan marah kepada yang kaya kerana tidak membantu mereka. Nescaya mereka ini akan terdesak menganiaya atau merosakkan atau mengambil harta tanpa izin orang yang kaya. Sebab itu saya kata tadi mula-mula diwujudkan kasih sayang antara yang kaya kepada miskin, dan yang miskin ini akan jadi kasih dan mendoakan orang yang membayar zakat. Boleh bayangkan tuan-tuan, kalau orang yang menerima wang zakat ini mendoakan kepada orang yang membayar zakat supaya hartanya dimurahkan, supaya urusannya dipermudahkan, supaya sentiasa dilindungi rahmat dan kasih Allah Ta'ala. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau kita bayar zakat, beribu orang yang dapat zakat kita tu, bukan kita seorang bayar zakat, ramai kita bayar zakat, didoakan oleh orang-orang asnaf fakir dan miskin ini, terutama sekali orang yang teraniaya ini, orang yang susah ini, Allah Ta'ala makmurkan macam mana kehidupan kita. Sebab itu, di antara kelebihan zakat itu, dia dapat menyuburkan harta, dia dapat membiakkan lagi harta, bahkan dia dapat membersih dan mensucikan harta. Faham tak teman-teman? Saya cerita lagi banyak, makin tak faham payah agak ya. Baru dah faham. Sebab saya kalau nampak saya tanya, saya cerita itu muka macam tu je kan, saya ubah ayat lain. Ubah ayat lain ni, barangkali yang ayat tadi tak faham, saya kona ayat lain pula. Macam tu juga saya ubah ayat lain lah. Pada banyak saya tanya lah, faham tak faham kan? Macam biasa lah, biasa. Maghrib ni kan dia slow sikit kan. Malam-malam tadi mau hujan, sebenarnya hujan. Hujan ni. Saya khawatir tadi hujan sampai maghrib tu kan. Sebab saya, kenderaan saya hanya pacuan 2 roda itu kan. 2 roda kan. Jadi kalau hujan tu macam peningnya kalau sampai tu. Jadi alhamdulillah hujan berhenti. Jadi saya sempat sampai. Jam sikit lah di sebenarnya itu macam biasa, jadi terlewat sedikit sama dengan tak apa walau sekalipun ya kita teruskan. Tuan, itu dia di antara hikmah-hikmah pensyariatan zakat. Seterusnya ada satu tajuk baru yang kita akan masuk pada malam ini, iaitu hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ya, zakat ni kita sedia maklum, zakat ni satu cara yang boleh membersihkan harta kita. Zakat ni merupakan satu-satu cara yang boleh mensucikan harta kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 103. Sampai ni kita boleh buka surah 328 ni. 328 bagi yang membeli atau membawa kitab fiqh manhaji terjemahan daripada Pustaka Salam. Dia boleh buka surah 328. Sebab saya
nampak mana ambil gambar yang tak ambil. Ya? Saya tak marah, tak marah. Dia tak marah. Nanti ada yang kata, minggu depan tak nak datang lagi Ustaz ni. Kalau ada, boleh keluar. Barangkali tuan-tuan dah baca rumah tu. Cuma perlukan penjelasan lagi. Biasalah kita belajar macam tu kan. Kita baca tu baru kita belajar. Kan? Tapi kita dulu dah kelewat dah. Kita tak baca dulu. Bakat kelas pun baca. Tak apa. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Khudh ini merupakan fi'il amar ataupun perintah yang Allah Ta'ala beri. Nak cerita khudh ni macam mana? Ambil ni maksudnya ambil dalam apa keadaan sekalipun walaupun tanpa izin. Ini maksud khudh. Ambil. Allah Ta'ala besar. Ambil. Ya, bukan ambil semua. Khudh min amwalihim, ambil sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat. Sedekah yang masukkan dalam surah At-Taubah ini adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya dengannya kamu membersihkan mereka yang diambil hartanya tadi daripada dosa dan mensucikan harta mereka. Allah Ta'ala nak sucikan harta kita. Allah Ta'ala nak bersihkan harta kita. Allah Ta'ala syariatkan zakat. Tuan-tuan boleh bayang tak konsep ibadah dalam Islam ni? Allah Ta'ala minta kita zakat. Saya dah cerita mula-mula dulu. Harta, duit, wang ringgit yang kita kumpul, yang ada pada kita, yang menjadi milik kita sekarang ini, kononnya merupakan milik Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita pinjam. Saya cerita macam ni. Allah Ta'ala kata kita pinjam. Satu, itu tanda Allah Ta'ala kasihkan kita. Allah Ta'ala bagi pinjam. Bagi amanah kepada kita, kita gunalah untuk apa pun. Tapi Allah Ta'ala besar, gunakan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Lepas tu bila mana harta kita bertambah, dan Allah Ta'ala tak larang kita tambah harta kita. Rasulullah pun tak larang sahabat-sahabat menjadi orang kaya, tak ada. Ya? Sebagai contoh, Sayyidina Uthman bin Affan merupakan saudara yang kaya sama Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya. Rasulullah tak larang menjadi kaya, jadi dia kaya. Allah Ta'ala bagi sedikit rezeki, kita gunakan rezeki itu kita generatekan rezeki itu menjadi banyak. Allah Ta'ala beri dan beri mudah supaya harta kita itu bertambah. Satu, Allah Ta'ala bagi rezeki. Dua, Allah Ta'ala tambah rezeki kita kalau kita usaha. Kemudian yang Allah Ta'ala beri itu Allah Ta'ala besar. Kalau cukup haul tempoh setahunan. Kemudian dan cukup nisab. Nisabnya apa? Lebihan pendapatan tahunan ataupun lebihan harta tahunan setelah ditolak dengan tanggungan, setelah ditolak dengan kewajipan-kewajipan yang ada, maka keluarkanlah zakat. Sikit je, tak banyak. Allah Ta'ala minta kita keluarkan. Rezeki itu Allah Ta'ala beri kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala besar, kalau lebih tempoh tu, kemudian cukup haul dan nisab itu, keluar zakat. Bila kita keluar zakat, Allah Ta'ala beri pahala. Dahlah harta tu Allah Ta'ala punya, Allah Ta'ala bagi kita, Allah Ta'ala minta kita buat. Allah Ta'ala tunjukkan berapa banyak kita kena buat. Bila kita buat, Allah Ta'ala beri kita pahala. Allah Ta'ala sucikan lagi harta kita. Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita. Allahu Akbar. Tak nampak pengurangnya Allah Ta'ala. Nampak yang ada? Tak nampak. Jadi kita bila cukup haul dan nisab. Contoh nisab zakat pendapatan. Saya lupa nak ambil zakat pendapatan tahun ni berapa. Contoh nisab zakat pendapatan 12,000. Pendapatan kita tahun ini, contohlah tahun ini melebihi daripada 12,000 nisab yang ditetapkan. Jadi kita kena bayar zakat. Satu. Yang penting cukup setahun. Dikira tahun itu. Saya bagi gambaran. Nisab tak cukup. Nisab 12,000, tapi pendapatan kita ada 11,999 ringgit. Tak cukup nisab. Jadi tak perlu bayar zakat. Dua, nisab 12,000. Kita ada lebihan pendapatan tu 12,000. Tapi
Tak cukup haul.